Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera di HT01, di HT02. Untuk video kali ini kita akan melihat dengan lebih mendalam berkenaan dengan topik yang kita namakan sebagai cellular respiration. Kita dah sedar bahawa perjalanan kita dalam pembelajaran di matrikulasi ini telah bermula dengan chapter biodiversity. Kemudian kita telah pun menyelusuri tentang chapter yang kedua iaitu ekologi. Diikuti dengan kita memahami dengan baik tentang satu lagi chapter yang kita namakan sebagai selection dan juga speciation. Diikuti dengan satu chapter yang kita namakan sebagai biocatalysis. Sekarang tibalah masa untuk kita masuk kepada chapter yang baharu iaitu cellular respiration. Apabila kita masuk kepada chapter cellular respiration ini, kita akan membahagikan pembelajaran kita kepada dua. Yang pertama, kita memfokuskan kepada aerobic respiration. Aerobic respiration ini adalah satu bentuk proses respiration di mana memerlukan substrat besar iaitu glukos. Sumbernya adalah daripada glukos, di mana glukos ini kita akan pecahkan ya. Glukos ini akan break down kepada bahan-bahan yang utama iaitu carbon dioxide. Kita akan breakdown glukos ini kepada carbon dioxide. Diikuti kita akan breakdown glukos ini kepada molecule of water. Kemudian kita akan breakdown glukos ini kepada molekul ATP. So, tiga benda daripada produk untuk proses aerobic respiration ini iaitu carbon dioxide, water dan juga ATP. So, proses di mana breakdown of glucose kepada tiga produk tersebut memerlukan required presence of oxygen. Sebab itu kita panggil dia sebagai aerobic respiration. Selain daripada itu, cellular respiration yang kita pelajari dalam chapter ini juga memerlukan pemahaman kita tentang fermentation. So, kita akan pecahkan cellular respiration ini kepada aerobic respiration serta fermentation. Di mana fermentation dengan aerobic respiration mempunyai perbezaan yang ketara. Nah, fermentation ini berlaku apabila absence of oxygen. Baik, selesai tentang satu perkara, iaitu kita fahamkan bagaimana pemecahan proses pembelajaran kita ni. Di mana cellular respiration ini kita akan study berdasarkan aerobic respiration serta fermentation. Baik. Jadi kita tengok pada figure yang penting ini. Ini adalah satu gambar rajah yang sangat penting. Gambar rajah ni kita kena study dengan baik ya. Kita perhatikan bagaimana proses di mana aerobic respiration ini berlaku untuk breakdown of glucose dalam menghasilkan ATP, menghasilkan water, menghasilkan carbon dioxide. So ini ya, glucose ini kepada tiga perkara tersebut, terutamanya ATP, di mana penghasilan ATP, carbon dioxide serta water ini berlaku pada dua bahagian. Yang pertama pada cytosol, yang kedua berlaku pada mitokondria. So, dua tempat dia berlaku. Bermula daripada satu substrat penting iaitu glukos. Jadi pelajar kita bayangkan perjalanan aerobic respiration ini bermula daripada glukos. Glukos ini akan mengalami satu stage penting iaitu glycolysis. Daripada proses glycolysis ini, glucose akan broken down into two molecule of pyruvate. So, glycolysis ini berlaku dekat cytosol. Semasa proses glycolysis, di sini terhasilnya molekul yang pertama iaitu ATP. ATP. Disebabkan terdapat dua molekul of pyruvate, maka dua ATP dihasilkan. Apabila pelajar dengar saja ATP, apakah itu ATP? ATP ni sebenarnya sejenis coenzyme. Ya. Dia bermula daripada ADP dengan pertambahan fosfat menghasilkan ATP, di mana ATP ni adalah satu molekul di mana boleh dapat generate energy for the cellular work. ATP ni boleh dihasilkan dalam dua mekanisme. Mekanisme pertama dalam penghasilan ATP adalah substrate level phosphorylation. Kalau soalan tanya kamu, how ATP is produced? So, ATP is produced dengan satu metod iaitu yang pertama substrate level phosphorylation. Dan metod yang kedua untuk penghasilan ATP adalah oxidative phosphorylation.
So ada dua perbezaan ni. ATP di sini untuk glycolysis, ATP dihasilkan melalui substrate level phosphorylation, dan ATP di kawasan ini dihasilkan melalui oxidative phosphorylation. Baik. Okay, ya. Saya ulang sekali lagi. In the cytoplasm, cytosol, glucose undergo glycolysis to form 2 molecule of pyruvate. During this process, okay, 2 ATP is synthesized by substrate level phosphorylation. Pada masa yang sama, glycolysis juga menghasilkan satu lagi produk yang kita namakan sebagai NADH. NADH ni juga adalah sejenis coenzyme. Pernah dengar perkataan coenzyme? Ya, coenzyme kita belajar masa biokatalysis, ya, coenzyme, organic cofactor, coenzyme. NADH ni juga adalah satu molekul tenaga. Bezanya, tenaga pada NADH ini adalah bentuk elektron. Dalam bentuk elektron. Ada tenaga dalam NADH yang store dalam bentuk elektron. Kan dalam keadaan dalam situasi masih lagi dalam situasi elektron. Elektron pada level aras yang tinggi, ya, elektron. So ini ada bentuk tenaga yang boleh drive cellular work, dihasilkan melalui substrate level phosphorylation. Ini adalah storage energy yang masih belum boleh drive cellular work. Ya, ini storage energy, tenaga yang disimpan dalam elektron, masih lagi belum boleh digunakan untuk cellular work. Maksudnya kalau kita nak berjalan, kita nak berlari, kita tak boleh guna tenaga dalam bentuk ni lagi. Tapi yang ni kita dah boleh guna. Pyruvate yang terhasil dekat kawasan cytosol akan enter matrix of mitochondria. Enter matrix of mitochondria. Matrix of mitochondria ni apa, sir? So matrix of mitochondria ni kawasan dalam ni. Kawasan dekat dalam. Ya, ini kawasan dalam. So ini outer membrane of mitochondria, ini inner membrane of mitochondria. Di sini matrix of mitochondria. Pada matrix of mitochondria, pyruvate convert kepada acetyl-CoA. Pyruvate tadi ni ditukarkan, convert kepada acetyl-CoA. Disebabkan dengan kehadiran dua pyruvate, maka dua acetyl coenzyme A dihasilkan. Pada waktu conversion antara pyruvate kepada acetyl coenzyme A, ataupun dalam bahasa istilahnya stage ni adalah oxidation of pyruvate into acetyl coenzyme A. Pada waktu ini dua lagi molekul NADH terhasil. Dua lagi molekul NADH terhasil. NADH ni adalah reduced coenzyme. Dia adalah electron carrier molecule. Faham kan? Ini bawa elektron. Elektron yang bertenaga tu. Baik. Acetyl coenzyme A ni akan enter satu kitaran yang dinamakan sebagai Krebs cycle. Ataupun dipanggil sebagai citric acid cycle. Ini. So kalau soalan tanya, kamu di manakah oxidation of pyruvate into acetyl-CoA berlaku? So oxidation of pyruvate kepada acetyl-CoA berlaku dekat matrix of mitochondria. Di mana citric acid cycle ataupun Krebs cycle berlaku? Dia juga berlaku dalam matrix of mitochondria. Semasa Krebs cycle as well as citric acid cycle, terdapat dua lagi ATP dihasilkan. Agak-agak kamu, bagaimana ATP yang dihasilkan di sini? Kita tahu kan ada dua kaedah penghasilan ATP. Yang pertama substrate level phosphorylation, yang kedua oxidative phosphorylation. So jawapannya, bagi dua ATP yang dihasilkan semasa Krebs cycle ini adalah berlaku dengan kaedah substrate level phosphorylation. Pada Krebs cycle juga, selain daripada dua ATP dihasilkan, dia juga menghasilkan storage energy dalam bentuk elektron, di mana elektron itu dibawa oleh NADH. So NADH di sini adalah reduced coenzyme as a electron carrier molecule. Right? So ada 6 NADH terhasil. Pada Krebs cycle juga, selain pada NADH, satu lagi electron carrier molecule yang berbeza arasnya terhasil, iaitu FADH2. So nampak ya, dalam Krebs cycle ada 3 produk. Yang pertama 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi kitaran itu akan berlaku sepanjang ini dalam matrix of mitochondria. Habis perjalanan glukos. So glukos breakdown kepada pyruvate,
pyruvate oxidize kepada acetyl-CoA. Acetyl-CoA enter Krebs cycle dan dia berkitar dalam menghasilkan semua bahan-bahan ini. ATP digunakan untuk cellular work, untuk berjalan, untuk berlari. ATP digunakan untuk cellular work, berjalan, berlari. Sekarang yang tinggal adalah NADH, 2 NADH, 2 NADH, 6 NADH dan 2 FADH2. Semua ni adalah electron carrier molecule. Ini reduce coenzyme, electron carrier molecule, reduce coenzyme, electron carrier molecule, reduce coenzyme, electron carrier molecule, reduce coenzyme, electron carrier molecule. Jika semua dibawa elektron. Kemana dibawa elektron tu? Dibawa elektron menuju kepada oxidative phosphorylation yang mengandungi elektron transport chain serta chemiosmosis. Dia pergi kepada oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation ni berlaku dekat inner membrane of mitochondria. Notkan dekat sini, berlaku dekat inner membrane of mitochondria. Kesemua molekul ini iaitu NADH dan FADH tu akan meletakkan elektron dekat inner membrane of mitochondria. Proses mengeluarkan elektron ni kita panggil dia sebagai oxidation. Sebab tu nama proses ni oxidative phosphorylation. Bila dia oxidize, letakkan elektron dia dekat inner membrane of mitochondria, elektron itu akan melalui elektron transport chain dan akhirnya dia akan menghasilkan ATP secara chemiosmosis. So, penghasilan ATP secara redox reaction, iaitu secara oxidation dan reduction ini, adalah dinamakan sebagai oxidative phosphorylation. Dan jumlah ATP yang dihasilkan adalah 34. Banyak. Ini 2 ATP, ini 2 ATP. Yang ni 34 ATP. So, ada 34 ATP yang dihasilkan melalui tenaga pada elektron, menghasilkan ATP. ATP ini terhasil secara oxidative phosphorylation. Jelaskan dekat situ. So, semua jumlah tenaga adalah 2 campur 2 campur 34. Semuanya 38 ATP yang berjaya kita hasilkan melalui aerobic respiration. So, setakat ini dulu kita fahamkan apa yang penting dalam pelajaran ni. Saya nak tahu di mana glycolysis berlaku kat cytosol. Di mana oxidation of pyruvate berlaku dekat matrix of mitochondria. Di mana Krebs cycle berlaku dalam matrix of mitochondria. Di mana oxidative phosphorylation berlaku dekat inner membrane of mitochondria. Produk-produk glycolysis apa dia? 2 ATP secara substrate level phosphorylation, 2 NADH. Produk bagi pyruvate oxidation adalah apa? 2 molekul NADH. Produk bagi Krebs cycle apa dia? Ada 2 ATP secara substrate level phosphorylation, 6 NADH, 2 FADH2. Dan produk oxidative phosphorylation ni apa? 34 ATP. So, fahamkan dekat sini. Dan 34 ATP ni special. Dia bukan dihasilkan direct daripada substrate. Dia perlukan redox reaction di mana memerlukan elektron itu dilepaskan, iaitu oxidation, dan elektron itu masuk enter the inner membrane of mitochondria dengan kaedah reduction. So, ini kita panggil oxidize dan reduce. Kita panggil redox reaction. Nama proses ini oxidative phosphorylation. So, that's all about this diagram. Dan kita fahamkan ini adalah aerobic respiration melibatkan beberapa fasa: glycolysis, pyruvate oxidation, Krebs cycle, oxidative phosphorylation. So, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.